وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, tuan-tuan, setelah kita direhatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hampir 5 bulan kita cuti. Malam ni kita kembali seperti biasa menyambung pengajian kitab kita. Kita sambung, tuan-tuan, tajuk baru malam ni. Cantiklah, ngamlah kita cuti lama, terus masuk tajuk baru. Tajuk baru kita iaitu ciri Allah Ta'ala yang ke-7, yang bernama Qudrah. Kita bincang tajuk baru malam ini. Satunya ciri baru, dan yang kedua komponen ciri juga kita akan bincang. Dua-dua baru. Baik, sifat yang ke-7 ataupun ciri Allah Subhanahu wa taala yang ke-7 ini yang bernama Qudrah ataupun kita panggil perkuasa yang ada di diri Allah Ta'ala, dia termasuk dalam komponen sifat Allah Ta'ala yang ketiga. Kita sebut, tuan-tuan, sebelum daripada ini kita akan ulang balik. Ciri ataupun sifat Allah Ta'ala 20 ini dibahagikan oleh para ulama kita kepada 4 komponen sifat utama, 4 ciri utama. Yang pertamanya ciri nafsiyah ataupun sifat nafsiyah, merujuk kepada diri Allah Subhanahu wa taala yang hanya ada satu sifat sahaja yang nama dia wujudun. Yang nama dia wujudun. Komponen sifat Allah Taala yang kedua yang nama dia ialah salbiyah, ada 5. Salbiyah ini ada 5 contoh ataupun 5 ciri yang berada dalam komponen sifat salbiyah. Salbiyah ini sifat yang makna dia ternafi di diri Allah Subhanahu wa taala. Ternafi pada diri Allah Subhanahu wa taala ada 5 contoh. Yang pertamanya ialah qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, dan yang kelimanya wahdaniyah. Kelima-lima ini telah kita bincang, tuan-tuan, makna dan huraiannya. Kita dah bincang apa makna qidam. Makna dia itu merujuk kepada salbiyah ataupun ternafi di diri Allah, dengan makna tak. Qidam, Allah Ta'ala bersifat tidak ada mula, itu. Baqa, Allah Ta'ala bercirikan kekal, yakni tidak ada penhujung bagi adanya diri Allah Ta'ala. Baqa. Qiyamuhu ta'ala binafsih, ciri yang ketiga, iaitu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu yang lain, yakni Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat untuk keberadaannya. Untuk kewujudan diri Allah, dia tidak berhajat kepada tempat seperti mana kita. Untuk kewujudan diri, tuan-tuan, dan diri kita ini berhajat kepada mahal ataupun tempat. Itu ciri kita. Dia berbeza dengan ciri Allah Ta'ala. Dan seterusnya, tuan-tuan, yang terakhirnya teringkaskan dia mukhalafah yang keempat. Yang terakhirnya wahdaniyah, yang kelima. Wahdaniyah ini ciri Allah yang kelima, ataupun bilangan seterusnya yang keenam. Yang kelima, bilangan dalam komponen salbiyah, dengan makna Allah Ta'ala tidak berbilang. Itu mana wahdaniyah, satu, esa pada diri Allah, esa pada sifat Allah, esa pada perbuatan Allah, dengan makna Allah Ta'ala ini dia mempunyai ciri yang tidak ada bilangan. Sama ada diri dia ataupun sifat yang ada pada diri dia, dan perbuatan juga tidak berbilang. Settle, tuan-tuan. 6 sifat yang telah kita bincang ataupun 6 ciri yang telah kita bincang, dan 2 komponen sifat utama yang telah kita settlekan. Dan masuk malam ni, tuan-tuan, tajuk baru ataupun komponen baru. Komponen yang ketiga dalam 20 ciri itu dibahagikan kepada 4 komponen sifat utama.
Yang ketiga apa dia? Nama dia ialah komponen sifat ma'ani. Dia berdengung tuan-tuan. Saya tak apa, saya boleh dengar tuan-tuan, takut tak berapa clear. Dah lah bincang benda apa payah. Dia main berdengung pula. Testing 1 2 3 3 2 1 testing. Baik, okey. Jadi komponen yang ketiga tuan-tuan, nama dia ialah sifat ma'ani. Ini antara sifat yang penting tuan-tuan. Yang penting, bukan makna ada 6 sifat yang kita dah bahas itu tak penting. Tetapi di kalangan 20 sifat tuan-tuan, sifat 7 ini antara sifat yang paling penting untuk kita kena faham. Yang kita akan bincang 1 daripada 7 malam ni, ataupun 1 daripada 13. Kalau kita bilang keseluruhannya ada 13 ataupun 20. Kalau kita nisbah komponen yang ketiga ini, kita panggil 1 daripada 7. Komponen ketiga nama dia ialah sifat ma'aniyun. Kita akan bincang tuan-tuan malam ni. Ada 3 topik yang kita nak bincang, tapi tak sempat 3, kita bincang 2 saja malam ni. Pertama yang kita kena bincang sebelum kita bincang makna qudrah, pertamanya kita nak kena faham dulu konsep ciri ma'ani. Apa yang dinamakan ma'ani? Yang 7 ciri ma'ani, 7 ciri sifat yang dinamakan ma'aniyun. Apa maksud dia? Yang kita nak kena clear. Yang kedua tuan-tuan, kita akan bincang makna qudrah. Baru kita nak masuk ciri malam ni qudrah, kita nak tahu apa makna qudrah. Itu dia punya subtopik dia. Yang ketiga, topik yang terakhir ini bulan depan atau minggu depan. Topik ketiga tuan-tuan, qudrah ini kita kena tahu dia punya fungsi sifat dia. Ini berbeza. Dengan 6 sifat lagi dia tidak ada fungsi. Tetapi 7 sifat ni tuan-tuan, 7 sifat ini dia ada takluk ataupun peranan, dia ada fungsi dia, dia ada bidang tugas dia. Setiap sifat ma'ani, melainkan hayat saja tidak ada takluk, kesemuanya sifat ma'ani yang ada pada diri Allah, dia ada peranan dia, dia ada fungsi dia. Maka kita kena tahu fungsi sifat ma'ani. Itu kita akan bincang minggu depan. Ada 3 benda yang kita nak bahas dalam sifat, dalam qudrah ini tuan-tuan. Asasnya kita kena faham konsep ma'ani. Yang kedua, kita kena faham makna qudrah. Yang kata sifat qudrah yang ada di diri Allah, apa makna? Kerana makna itulah yang kita akan pegang dalam hati kita. Pegangan dalam hati kita, kepercayaan dalam hati kita, iqrar dalam hati kita, pengakuan dalam hati kita merujuk kepada makna qudrah. Bukan terjemahan pekuasa yang ada pada diri Allah. Makna apa pekuasa itu? Itulah benda yang kita nak pegang dalam hati kita. Allah mempunyai ciri yang nama dia pekuasa. Itu topik yang kedua. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita bincang yang pertama tuan-tuan, topik yang pertama kita baca dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 3. Nota kita telah peringkah tuan-tuan. Dia tuan guru kita ni dia buat 2 kitab. Satunya nota. Ini nota ni yang tuan-tuan baca ni, ini nota ringkas. Dia ada syarah dia ataupun huraian dia, nama dia saya bawa ni nak tunjuk kat tuan-tuan. Ini dia punya syarah dia. Syarah dia ni saya baca di 3 ataupun 4 tempat di turau lain. Nama dia adalah Paku Iman dan Simpulan Iman. Tuan guru yang sama, nota, satunya matan, satu dia panggil syarah bagi matan dia. Jadi tuan-tuan walaupun baca nota, tetapi isi kandungan tu saya dah panggil apa? Kita dah hurai mengikut apa yang ada dalam kandungan Paku Iman. Maknanya tuan-tuan dah settle, dah khatam nota, tuan-tuan boleh baca sendirilah. Buku ni, kitab ni. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita ini al-alim al-alamah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, wajid qudratun. Artinya arti qudrah, wajib bagi Allah Ta'ala itu berkuasa, yakni ada sifat yang nama dia ialah pekuasa. Kuasa itu makna pekuasa.
Qudrah ini artinya wajib bagi Allah. Itu formula hukum akal. Wajib bagi Allah Ta'ala itu mempunyai sifat yang bernama pekuasa. Itu sifat. InsyaAllah tuan-tuan sekejap lagi kita akan bahas pemakna pekuasa. Mustahilnya mustahil benda yang tidak ada pada diri Allah. Mustahilnya Allah itu lemah. Apabila dia ada sifat berkuasa, dia boleh berkuasa mengadakan sesuatu benda yang harus pada akal, dan dia boleh menadamkan benda yang harus pada akal. Maka mustahilnya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat lemah. Maka lemah itu mustahil pada Allah Ta'ala. Dalilnya, dalil Allah mempunyai sifat yang nama dia ya qudrah, berkuasa, itu mana dia? Ini dalil. Dia panggil dalil naqal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu yang amat berkuasa. Ini Allah Ta'ala jelas banyak dan Al-Quran, tuan-tuan, banyak dalam Quran kita bertemu di akhir ayat yang Allah tutup dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi qadir di belakang itu menggambarkan bahawa Allah mempunyai sifat yang nama dia pekuasa. Sebab tu dia boleh qadir. Qadir itu maha berkuasa. Kenapa dia ada power? Kenapa dia boleh berkuasa mengadakan suatu benda dan dia boleh membinasakan sesuatu benda? Kerana dia ada sifat di diri dia, sifat yang nama dia ialah qudrah, menyebabkan dia dinamakan qadir, dan dia ada qadirun. Qudrah, qadir ini tuan-tuan dia beza. Nanti kita akan bincang topik yang kedua. Baik, sebelum kita nak bincang makna qudrah tuan-tuan, maka kita dahulukan dulu tajuk yang pertama. Apa dia? Konsep ma'ani. Ini penting untuk kita clearkan perbezaan 7 sifat dengan sifat yang lain. 13 ciri kita nak fokus tuan-tuan, tak banyak tuan-tuan. Selalu kita sebut, hanya kita nak fokus ciri yang ada pada diri Allah, hanya 13 saja. Adapun 20 itu di belakang itu kita hanya baca sebagai selingan saja. Sebab yang 13 ini yang paling penting. Ada pemaknawiyah itu, apabila tuan-tuan faham ma'ani 7 lagi di belakang itu dia mudah sahaja, dia ada khilaf. Sebab tu kita fokus 13. Sebab tu di dalam kitab Paku Imam, dalam syarahan pada nota ini, dia tak syarah 20 tapi dia syarah 13 saja asas. Baik. Yang pertama tuan-tuan, tajuk yang pertama yang kita nak bincang malam ni ialah konsep sifat ma'ani. Yang kita sebut tadi tuan-tuan, dalam 13 sifat itu Allah Ta'ala ini ada sifat, 7 sifat yang nama dia ialah ma'aniyun. Jamak ma'ani itu plural. Kalaulah mufrad dia panggil apa? Dia panggil makna. Tuan-tuan biasa sebut makna. Makna orang Melayu dah mengambil daripada bahasa Arab, dah dimelayukan. Makna itu merujuk kepada 2 pengertian berdasarkan 2 bidang ilmu. Makna ada pengertian dalam bidang ilmu fiqh, makna. Ada makna dalam bidang ilmu kalam. Malam ni kita nak bincang makna menurut bidang ilmu kalam. Ilmu akidah dia tak sama tuan-tuan. Dia channel berbeza. Kalau kita kata apa makna solat, dia lain. Apa makna najis, dia lain. Apa makna hadas, dia lain. Apa makna wuduk, lain. Malam ni pula apa makna, bukan makna hadas, apa makna tu diri kita nak tahu. Maka tuan-tuan, makna ini kalaulah di dalam ilmu kalam, dia merujuk kepada sesuatu benda yang ada, bukan merujuk kepada definisi, pengertian, ta'rif. Itu dalam ilmu fiqh. Kalau dalam ilmu fiqh tuan-tuan, kita belajar makna solat, merujuk kepada diri solat, hakikat solat. Makna wuduk, hakikat wuduk, diri wuduk.
Itu makna yang kita guna istilah pengertian, ta'rif, hakikat dalam ilmu fiqh. Tetapi dalam ilmu kalam, tuan-tuan, ilmu tauhid, apabila kita sebut sifat ma'ani, merujuk kepada sifat yang betul-betul ada, yang boleh dikesan. Kita ulang sekali lagi, tuan-tuan. Apabila sebut sifat ma'ani, sifat makna, ma'ani itu jamak, sifat makna, ciri makna, apa maksud makna? Merujuk kepada sesuatu benda yang ada, yang boleh dikesan dengan panca indera kita. Benda tu benda ada. Apabila benda tu benda ada, tuan-tuan, maka bahasa dalam ilmu kalam dipanggil makna. Ciri makna, sifat ma'ani. Contoh, baik. Contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan nak faham, saya terlupa nak sebut tadi, kena ingat balik, kita ni duk bincang, tuan-tuan, duk bincang ciri ataupun sifat, bukan kita bincang diri ataupun zat. Jangan bertukar. Track kita sekarang ni jangan keluar daripada track kita. Kita duk bincang apa, tuan-tuan? Kita duk bincang 13 ciri yang ada pada diri Allah. Jangan tuan-tuan nampak diri. Ini ciri makna. Kita sedang bincang, tuan-tuan, ada 13 ciri yang ada pada diri Allah. Bahasa kita. Tapi bahasa ilmiah dia panggil 13 sifat. Kalau sebut sifat tu, kita tak berapa nak feeling sangat. Sebab dia Arab. 13 sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala. Makna apa? 13 ciri yang ada pada diri Allah Ta'ala. Kita bukan bincang diri Allah Ta'ala, ataupun kita bukan bincang diri benda. Bukan. Kalau diri benda, kalau Allah Ta'ala kita panggil zat, kita panggil diri dia. Kalaulah lain daripada Allah Ta'ala, makhluk, tuan-tuan, dia tukar bahasa dia, nama dia lah jirim. Jirim itu merujuk kepada diri benda. Kalau zat merujuk kepada diri Allah. Itu bahasa dia. Bahasa komunikasi dalam ilmu kalam. Kalau sifat merujuk kepada ciri yang ada pada Allah. Kalau kita nak sebut ciri yang ada pada benda, pada makhluk, kita tak guna sifat, tapi kita guna arab. Nak beza bahawa ini ciri yang ada pada air, ini ciri ada pada baju, ini ciri yang ada pada saya, maka dia tak guna sifat, tetapi dia guna arab. A-R-A-D-H, aradun. Itu penggunaan istilah di dalam medan ilmu kalam. Yang kita duk bincang ni, tuan-tuan, bukan diri, bukan jirim, bukan benda. Yang kita bincang ialah ciri yang ada pada benda. Yang kita bincang sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala. Maka asas dia, tuan-tuan, sifat dengan diri dia berbeza. Apa beza dia, tuan-tuan? Kalau ciri, kalau diri, kalau benda, kalau zat Allah Ta'ala, zat sesuatu benda, dia panggil maqama binafsih. Suatu benda yang boleh ada tanpa perlu kepada benda yang lain. Diri ni, tuan-tuan, nak keberadaan dia, nak kewujudan diri itu, dia tidak perlu kaitan, hubun kait, tak perlu tumpan benda lain. Itu dia panggil diri. Tetapi ciri maqama bi ghairi, itu dipanggil ciri. Ciri ni, tuan-tuan, nak keberadaan diri dia, mesti dia berhajat kepada diri. Ciri kita, tuan-tuan, dia berhajat kepada kita. Warna ni, baju ni, dia berhajat kepada benda. Putih berhajat kepada baju. Kita tak boleh nak melihat putih, kerana putih ini, keberadaan diri putih mesti pada benda. Itu dipanggil ciri. Maka kita bincang, tuan-tuan, ciri yang ada pada diri Allah Ta'ala. Ada berapa ciri? Ada 13 ciri. Cuma 13 ni, tuan-tuan, ada 5 ciri, 6 ciri yang telah kita bincang. Nafsiyah, wujub, sampailah wahdaniyah. Ada 6. 6 ini
Dia panggil apa dia 6 ini? 6 ini ciri yang tidak dapat dikesan oleh panca indera kita. Termasuk dalam level dia, standard dia, amrun i'tibari. Tak boleh nampak 6 ciri yang ada pada diri Allah. Kenapa? Kerana dia bukan ma'ani. Dia, standard dia amrun i'tibari. Wujub tak boleh nampak pada diri Allah. Kidam tak boleh nampak pada diri Allah. Baqa tak boleh nampak pada diri Allah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tak boleh nampak pada diri Allah. Qiyamuhu binafsih tak boleh nampak dan tak boleh dengar pada diri Allah. Sehinggalah akhirnya wahdaniyah yang ke-6 kita bincang. Wahdaniyah ni esa ni tuan-tuan, satu ini tak boleh nampak pada diri Allah. Yang nampak diri dia, satu tak nampak. Nampak diri Allah nampak, tetapi satu Allah bercirikan satu tak nampak pada diri Allah. Dan ada 7 lagi tuan-tuan. 7 ini ma'ani, makna, apa maksud makna? Ciri yang betul-betul ada, yang dapat dikesan dengan panca indera. Ada 7. Mula 1 malam ni kita bincang kudrah. Apabila dia statusnya ada tu di mana? Ada itu pada diri Allah Ta'ala. Apabila statusnya ada, maka boleh dikesan oleh panca indera kita. Bila? Sekarang Allah tak benarkan. Boleh, tetapi kalau Allah benarkan sekarang pun kita boleh kesan dengan panca indera kita. Apa maksud boleh kesan dengan panca indera? Boleh melihat dan boleh dengar. Kita boleh melihat ciri yang nama dia qudrah yang ada pada diri Allah Ta'ala kalau Allah buka hijab kita. Tetapi sekarang ini Allah janji, Allah tidak benarkan untuk sesiapa pun makhluk dia melihat diri dia, melainkan seorang saja, bukan Jibril tetapi Nabi kita. Nabi kita ni special dia, makhluk yang paling mulia, yang paling special. Hatta Jibril alaihi salam, Jibril menyatakan, aku orang yang paling hampir dengan Allah, sentiasa bertemu dengan Allah untuk menerima arahan daripada Allah untuk sampaikan kepada Nabi. Tetapi Allah tidak membenarkan Jibril alaihissalam melihat diri Allah dan mendengar diri Allah. Tetapi yang Allah berinya ialah kepada Nabi kita. Nabi kita sahaja yang boleh melihat diri Allah, dan Nabi kita dia boleh melihat ciri yang ada pada diri Allah. Tetapi Nabi kita tidak boleh cerita kepada para sahabat bagaimana Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana ciri Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Ciri Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita dah bincang, dia ni tak sama dengan baharu. Nabi tidak boleh menggunakan bahasa apa pun nak samakan dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala dia tak sama dengan baharu. Nabi tak boleh cerita apa. Kenapa boleh nampak diri Allah? Kerana status diri Allah ada. Dan kenapa 7 ciri Allah Ta'ala boleh nampak di diri dia kalau dia buka hijab? Kerana 7 ciri ini, tuan-tuan, statusnya ada di mana? Di diri dia, yang boleh dikesan oleh panca indera kita kalau Allah buka hijab. Sekarang Allah tak buka hijab. Yang Allah buka hijab bila? Apabila penghuni syurga berada di dalam syurga, dan Allah janji, inilah antara pegangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada khilaf. Semua jumhur ulama berpendapat bahawa manusia ataupun dipanggil penghuni syurga akan diberi nikmat yang paling besar untuk melihat Allah Ta'ala. Apa yang dia lihat? Dia melihat diri Allah dan dia melihat ciri yang ada pada diri Allah. Ciri mana yang boleh dilihat, tuan-tuan? Hanya 7 ciri sahaja, qudrah sampai kalam. Kenapa boleh dilihat 7 ciri ini? Kerana 7 ciri ini dia termasuk ciri ma'ani. Apa dia ma'ani? Ma'ani sesuatu yang betul-betul ada, yang berada pada diri Allah, yang boleh dikesan dengan panca indera. Settle, tuan-tuan, satu. Baik. Yang kedua, sebelum yang kedua, saya nak detailkan sedikit konsep ma'ani ni. Dia ada pembahagian. Ini sedikit detail sebagai ekstra. Ma'ani ni, tuan-tuan, dia ada 2 pembahagian. Pembahagian ma'ani, benda yang ada ini, dia ada 2 bahagian. Yang pertamanya ialah, yang pertama dipanggil apa? Dipanggil benda ni, dalam bahasa Arab dia panggil apa, tuan-tuan? Dia panggil wujudiyun. Konsep wujudiyun, konsep benda yang betul-betul ada. Tu makna ma'ani. Jadi wujudiyun ini, benda yang betul-betul ada ni, tuan-tuan, dia terbahagi kepada 2. Ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan
Asy'ariyah wal Maturidiyah dibahagikan kepada dua. Apa dia dua? Pertamanya, wujudiyun fil khariji. Wujudiyun fil khariji ni apa dia? Benda yang ada yang boleh dikesan oleh panca indera yang zahir. Tu makna kharij, luaran. Benda ni ada dan boleh didetek, boleh dikesan oleh panca indera luar. Tu makna kharij. Panca indera yang zahir. Contoh apa tuan-tuan? Contohnya mata, sesuatu benda ada boleh dilihat dengan mata. Sesuatu benda ada yang boleh didengar dengan telinga. Sesuatu benda ada itu boleh dicium dengan hidung. Sesuatu benda ada itu boleh dikesan dengan sentuhan. Dan sesuatu benda ada itu boleh dikesan dengan lidah, rasa dia. Maka itu statusnya benda ada. Benda ada itu berada di kategori pertama, boleh dikesan dengan panca indera yang zahir, iaitu wujudiyun fil kharij. Mana contoh tuan-tuan? Kita makan, minum ataupun makan gula. Gula ni tuan-tuan, diri gula dinamakan zat. Diri. Ciri yang melekat pada gula itu, apa dia ciri yang melekat pada gula? Manis. Maka ciri gula itu dia bersifat bercirikan manis. Maka manis itu dia melekat pada diri gula. Status manis itu wujudiyun ataupun amrun iktibar. Status manis itu ada ataupun benda yang tidak ada, statusnya ialah benda ada. Kenapa? Kerana boleh dikesan dengan lidah. Walaupun tak nampak, tengok putih itu kena pada gula. Diri manis itu tuan-tuan, kita boleh kesan dengan apa? Dengan panca indera, dengan lidah. Dengan lidah. Dan Allah hanya benarkan tuan-tuan, kita ni sempitnya ilmu kita, Allah benarkan kita detek gula hanya dengan lidah. Allah tak benarkan dengan mata kita, dan Allah tak benarkan dengan telinga. Walhal gula tu tuan-tuan, manis dia itu boleh dilihat, dia sah dilihat, tapi Allah tak benarkan untuk melihat manis yang ada pada gula. Dan status gula itu tuan-tuan, kerana dia ada, dia sah untuk didengar. Tuan-tuan boleh nak dengar manis. Tetapi di dunia ini Allah tutup hijab. Allah tak benarkan untuk kita dengar sesuatu benda yang ada. Hanya Allah buka sedikit saja tuan-tuan, apa dia? Allah bagi peranan pendengar kita, dia hanya boleh connect, dia hanya boleh berhubung dengan suara. Manis tidak ada suara, maka dia tidak boleh mendengar manis. Diri saya tuan-tuan tak boleh dengar, kerana diri saya ini tidak bersuara. Suara saya tuan-tuan boleh dengar, sebab dia ada suara. Tetapi diri saya ni, badan saya tuan-tuan tak boleh dengar. Tetapi sebenarnya status saya ni ada, boleh dengar badan saya, boleh dengar diri saya. Tetapi Allah tak buka hijab. Sempitnya ilmu Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tak boleh rasa hebat. Tapi Allah semua dia boleh dengar. Benda Allah Ta'ala ni, powernya pendengar dia tuan-tuan, dia boleh mendengar setiap benda yang ada. Diri kita Allah boleh dengar, bukan suara kita. Suara kita, kita saja boleh connect dengan suara. Tetapi Allah Ta'ala, dia boleh mendengar segala benda yang ada. Semua dia boleh dengar benda ada. Nanti kita akan belajar bab sami', sam'un. Peranan ataupun dipanggil fungsi pendengar. Apa bidang tugas benda yang Allah dengar, bukan semua dia dengar. Benda yang tidak ada, mana dia nak dengar? Dia hanya mendengar, dia ada job dia, bidang tugas dia. Kalau benda itu bukan dalam ruang lingkup pendengar, maka dia tidak berfungsi. Bukan lemah Allah Ta'ala, kerana itu bukan bidang tugas dia. Setiap benda yang ada Allah Ta'ala dengar. Diri kita Allah dengar. Sifat yang ada pada kita Allah Ta'ala dengar. Meja Allah boleh dengar. Air Allah boleh dengar. Kita dengar suara air saja. Tapi diri air kita tak boleh dengar. Ini. Kenapa boleh dengar tuan-tuan? Kerana dia tu konsep wujudi. Kita dah insya 8.30 8.30 ini dah 8.35 dah ni. Sikit nak tutup, tak sempat kudrah tuan-tuan. Kita duduk biasa dah. Kalau kat sini sejam lebih. Jadi kena ni balik. Dah 5 minit dah lebih. Tempat tuan-tuan saja saya tak ikut disiplin.
Tempat lain memang sharp lah. 8.30 memang kita berhenti. Berhenti mengejut, break mengejut. Tengah jalan pun break. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Kita kena break diselesaikan dulu tajuk pertama. Satu topik kedua kita akan bincang minggu depan tuan. Satu topik kedua apa dia? Makna qudrah. Dan satu topik ketiga kita juga bincang minggu depan, iaitu peranan. Dia ada peranan. Qudrah ni dia ada peranan. Kita nak tahu qudrah ini apa bidang tugas dia. Ini yang untuk menjawab isu-isu. Orang kata Allah Ta'ala tak boleh buat isteri dia, Allah lemah. Ini kita akan bincang. Macam mana nak jawab isu-isu da'iyah Yahudi? Dia tanya kita, Tuhan yang kamu sembah ni boleh buat dah anak dia. Macam mana kita nak jawab? Dengan Kristian. Tuhan yang kamu sembah ni dia boleh buat dah isteri dia, anak dia, bapak dia. Kita kata tak boleh buat. Lemah Tuhan kamu. Macam mana nak menjawab isu? Kena faham qudrah. Ya, faham qudrah, tetapi tidak memadai untuk menjawab isu tambahan ini tanpa kita memahami topik ketiga, kena faham bidang tugas qudrah. Kalau itu bukan bidang tugas dia, maka tidak lemah diri dia. Tak boleh nak kata Allah Ta'ala lemah, kerana itu bukan kerja dia, bukan peranan dia, bukan fungsi dia untuk buat anak dia. Apabila bukan bidang tugas dia, maka tak boleh kita nak hukumkan Allah lemah, kerana buat anak dia, buat isteri dia bukan bidang tugas dia, dan buat diri dia pun bukan bidang tugas dia. Itu akan minggu depan. Baik, kita tutup tuan-tuan minggu ni. Satu lagi tadi saya lupa nak sebut tadi. Ada pembahagian wujudi yang kedua, dia panggil wujudiyun fi wujdan. Wujudiyun fi wujdan. Hak tadi suatu benda yang ada, yang kita boleh detect, yang boleh kesan dengan panca indera, boleh kesan dengan mata kita. Kalau kita nampak benda nampak putih ni tuan-tuan, kelabu ni, warna ni kita boleh detect dengan mata kita. Warna yang ada pada baju, dia statusnya wujudi, satunya ada. Kenapa kita boleh nampak? Benda yang kita boleh nampak. Begitu juga sifat qudrah ni tuan-tuan, di akhirat kelak dalam syurga Allah buka hijab kita, boleh nampak sifat qudrah, bukan diri, sifat yang ada pada diri dia. Diri dia tu tak bincang, zat Allah Ta'ala kita tak bincang. Memang diri dia ada, yang boleh nampak diri dia. Yang kita bincang ini diri, ciri yang ada pada diri dia. Ada 7 yang boleh nampak, dan selebihnya kita tak nampak. Kita tak nampak yang selebihnya. Hanya 7 saja kita boleh nampak. Kenapa 7 menampak tuan-tuan? Kerana 7 ini saja statusnya jenis ada. Ada yang kedua tuan-tuan, dia panggil wujudiyun fil wujdan. Ada yang boleh dikesan secara dalaman, bukan luaran. Dalaman kita yang boleh detect sifat ini, ciri ini. Seperti apa tuan-tuan? Seperti diri kita boleh kesan kita ni sakit. Tuan-tuan rasa demam, boleh detect ke tidak? Boleh. Tuan-tuan rasa ada ke tidak ada tenaga dalam diri tuan-tuan? Boleh dikesan? Ya, boleh kesan. Kesan melalui apa? Melalui dalaman wujdan. Orang lain tak tahu. Saya tak boleh nampak tenaga yang ada pada tuan-tuan. Saya tanya, Tuan Haji, sihat ke? Ya, Ustaz sihat. Kuat ni rasa boleh sampai di surau. Saya tak nampak kuat tu. Maksud kuat dalaman tu, tak nampak. Bukan tenaga batin. Jangan silap faham pula. Horsepower tu cerita lain. Ni tenaga ni, tenaga fizikal tuan-tuan. Jadi kita sebut tenaga, nampak batin selalu. Pok kita ni dia lebih ni sikit, charge lebih. Bukan hak tenaga batin tu, tenaga dalaman kita. Maksud dia, apabila tuan-tuan ada tenaga, ada sifat qudrah, tuan-tuan boleh bergerak, boleh angkat tangan, boleh melangkah. Bercakap lain, bercakap isu perkata pula. Dengar lain, itu pendengar pula. Boleh bergerak, boleh melangkah, boleh angkat tangan. Kenapa? Kerana ada tenaga. Dalam kitab petani dia panggil rain. Bahasa saya tuan-tuan, rain, dia panggil rain. Tuan-tuan tak faham lah sebut rain tu, kena sebut tenaga. Rain apa dia? Rain tahu dia tu. Bukan rain, rain. Rain ni tenaga lah, energi lah. Dia sebut rain pula. Rain tu ain, rain, fa, qaf. Jadi kita tuan-tuan boleh kesan detect tenaga yang ada dalam diri tuan-tuan. Baik, tenaga tu benar ada ke tidak? Ya tuan-tuan, benar ada. Saya tak boleh nampak tenaga tuan-tuan, tapi diri tuan-tuan boleh trace. Bermakna sifat tuan-tuan yang ada dalam diri tuan-tuan, yang nama dia qudrah, itu sifat ada. Cuma Allah tak buka hijab untuk saya lihat sifat yang berada pada diri tuan-tuan. Allah tak buka hijab. Saya tengok Tuan Haji, sama saja di antara ada tenaga dengan tak ada tenaga. Sama saja. Boleh bangkit ke tak boleh bangkit, sama je.
Yang kedua. Baik penutup tuan-tuan, topik kedua dan ketiga kita akan letak di belakang. Penutup dalam tajuk pertama ni apa dia? Penutup mudah saja tuan-tuan. Ulama buat formula. Konsep wujudi ni, konsep wujudi yang kita bahas makna wujudi, benda yang betul-betul ada, yang dapat dikesan oleh panca indera, dan pembahagian wujudi ada dua. Pertamanya, benda yang boleh dikesan panca indera zahir, dan yang kedua, benda yang boleh dikesan secara dalaman. Baik, secara kesimpulan tuan-tuan untuk kita faham, konsep wujudi ini dia hanya ada dua. Ini formula yang ulama bagi. Ulama kata kullu mawjudin yasihu an yura wa yusma. Ini formula yang ulama mazhab kita kumpulkan. Apa dia? Tiap-tiap benda yang mawjudin, benda yang ada, maka yasihu yura wa yusma. Apabila benda ada itu, maka asasnya dia sah untuk dilihat dan sah untuk didengar. Formula ini tuan-tuan sangat penting untuk apa tuan-tuan? Untuk menjawab hujah. Ada kumpulan yang mengatakan bahawa kita tidak mampu melihat diri Allah dan tidak mampu melihat zat yang ada pada diri Allah Ta'ala di syurga nanti. Ini mazhab kita. Ini formula ini untuk menolak da'iyah yang mengatakan, ada kumpulan mengatakan kita tidak mampu melihat diri Allah dan melihat zat Allah Ta'ala, melihat ciri Allah. Tetapi mazhab kita boleh melihat. Kenapa? Kerana diri Allah statusnya benda ada dan ciri yang ada pada Allah statusnya ada. Maka apabila benda ada tuan-tuan, dua asas dia. Asas pertama apa dia? Asas pertama, tiap-tiap benda ada ini mungkin ataupun mampu untuk dilihat. Ini asas pertama. Sekarang tak mampu lihat, tetapi dia boleh untuk dilihat bila? Apabila Allah buka hijab. Di akhirat nanti Allah buka hijab, kita mampu untuk melihat ada. Kenapa? Kerana diri dia termasuk diri ada. Dan asas yang kedua tuan-tuan, wa yusma. Asas yang kedua, setiap-tiap benda ada ini sah ataupun mampu ataupun boleh untuk didengar. Maknanya tuan-tuan, diri Allah kita boleh dengar, ciri Allah yang ada pada diri dia tujuh ini boleh dengar. Allah buka pendengaran kita, kita boleh dengar sifat yang ada pada diri Allah. Satu-satu sifat semua kita boleh dengar dengan pendengaran kita. Sekarang ini Allah tak bagi dengar tuan-tuan. Hanyalah Allah bagi dengar suara pun, suara yang zahir. Dan pula tuan-tuan, zahir pun ada limit. Kalau lebih daripada jarak Allah tak bagi dah. Boleh dengar lah, dekat ni boleh dengar. Jangan kata benda suara yang batin kita tak mampu dengar. Suara jin yang bercakap kita tak boleh dengar dah. Suara duk berada dalam channel yang lebih kecil daripada jin. Jin tu channel dia yang bawah pada kita. Channel yang lebih kecil, alam arwah. Kita tak mampu dengar suara arwah berada dalam kubur. Tak mampu dengar. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tutup hijab, kunci pendengaran kita. Dia hanya bagi sangat-sangat limit. Untuk apa dia? Untuk kita dengar benda yang dia bagi terlampau ringkas dan sedikit sahaja. Kalau orang ketahu tuan-tuan, dia tidak akan rasa takabur, tidak akan rasa hebat, kerana kita sangat lemah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah tuan-tuan kita tak buka soalan sepanjang PKP ni. Lepas PKP insyaAllah baru buka soalan. Kerana masa kita tak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.